Tak bekerja tapi ada duit. Nak tak hidup macam tu? Walaupun tak bekerja tapi ada pendapatan secara pasif. Itu dinamakan financial freedom. Untuk capai financial freedom, perlu lalui 5 checkpoint keuangan. Anda perlu lalui checkpoint pertama dahulu, baru pergi ke checkpoint seterusnya. Mari saya dedahkan. Baik, checkpoint pertama adalah cash flow positif. Kalau gaji anda RM5,000, belanja sebulan hanya RM4,000, maka cash flow pendapatan anda adalah positif kerana anda ada lebihan RM1,000 untuk disimpan. Gaji RM5,000 tapi belanja lebih RM5,000, itu namanya cash flow negatif. Jadi dalam bahasa mudahnya, pastikan setiap bulan cash flow pendapatan anda adalah positif. Apa perlu buat jika cash flow anda negatif? Asasnya ada 2 perkara yang perlu anda lakukan, iaitu yang pertama tambah income, yang kedua kurangkan perbelanjaan. Untuk tambah income ada banyak kerja part time yang boleh anda lakukan, sama ada kerja part time secara offline maupun online. Kerja part time secara offline seperti buat Grab food, buat part time di kedai makan dan macam-macam lagi. Sekarang ramai yang mengambil peluang membuat kerja part time secara online, iaitu menjadi ejen pada sesuatu produk dan jual di media sosial. Itu adalah antara cara untuk tambahkan pendapatan. Manakala untuk mengurangkan perbelanjaan, anda boleh buat dulu 3 bulan rekod perbelanjaan dan kemudian tentukan yang manakah perbelanjaan yang boleh dikurangkan, yang mana tidak perlu ataupun boleh ditangguhkan dulu. Anda boleh keluarkan daripada list perbelanjaan. Jika anda berjaya untuk capai checkpoint yang pertama, iaitu cash flow positif, maka selepas ini barulah kita beralih ke checkpoint yang kedua. Sila komen jika anda ingin tahu apakah checkpoint yang kedua untuk capai financial freedom. Tahniah sebab anda berjaya melepasi checkpoint yang pertama. Sekarang mari saya terangkan checkpoint yang kedua, iaitu 3 bulan dana kecemasan. Hasil daripada cash flow yang positif, sudah tentu anda ada lebihan duit setiap bulan. Jadi lebihan duit ini tadi perlulah dimasukkan ke dalam dana kecemasan. Di checkpoint kedua ini, anda perlu sediakan 3 bulan dana kecemasan. Sebagai contoh, jika pendapatan bulanan anda RM5,000, maka perlu ada RM15,000 sebagai dana kecemasan. Memang perlu sedikit masa untuk penuhkan dana kecemasan ini, tetapi jangan risau. Dana ini sangat-sangat penting untuk anda capai financial freedom. Duit dana kecemasan ini boleh disimpan dalam tabung haji atau mana-mana bank yang mudah diakses jika diperlukan nanti. Perlu diingat, jangan sesekali usik duit dana kecemasan ini kecuali anda benar-benar dalam darurat. Dan bila anda dah guna duit dana kecemasan ini, cepat-cepat isikan semula. Saya bagi contoh, jika kereta anda rosak, perlukan segera duit untuk membaikinya, maka gunalah dana kecemasan ini. Kereta sangat penting untuk anda pergi kerja dan meneruskan kelangsungan hidup. Jadi ianya sudah jatuh dalam kategori kecemasan. Beli beg, kasut dan sebagainya bukanlah kes kecemasan. Jangan usik dana kecemasan ni ya. Jika anda berjaya sediakan 3 bulan dana kecemasan, barulah anda layak untuk ke checkpoint yang seterusnya. Nak tahu apa checkpoint yang ketiga? Tunggu video seterusnya. Checkpoint pertama sudah, iaitu cash flow positif. Checkpoint kedua pun sudah, iaitu 3 bulan dana kecemasan. Sekarang tiba masanya kita ke checkpoint yang ketiga, iaitu bebas hutang jahat. Semua hutang yang memerlukan anda keluarkan duit dari poket, itu dinamakan hutang jahat. Manakala jika hutang yang dibuat dapat menghasilkan income semula ke dalam poket, itu dinamakan hutang baik. Hutang jahat seperti hutang kad kredit, hutang personal loan, hutang kereta, hutang pendidikan, hutang perabot akan memiskinkan anda setiap bulan. Buat personal loan adalah umpama anda membelanjakan duit masa depan. Duit masa depan belum lagi pasti, tapi loan tetap perlu dibayar. Di checkpoint ketiga ini, apa yang perlu anda buat ialah langsaikan hutang jahat sedikit demi sedikit. Caranya mudah sahaja. Bayar lebih setiap hutang anda setiap bulan. Jika anda bayar loan RM200 setiap bulan, biasakan bayar lebih daripada RM200 untuk habiskan awal loan tersebut. Anda mungkin memerlukan masa yang lama jika banyak hutang jahat yang anda buat. Dari itu, listkan segala hutang jahat dan selesaikan satu persatu. Setelah selesai hapuskan semua hutang jahat, barulah kita akan ke checkpoint yang keempat dalam misi kita menuju bebas keuangan. Stay tune untuk checkpoint yang keempat.
Alhamdulillah, kita sudah sampai ke checkpoint yang keempat. Sebelum itu, saya recap semula checkpoint-checkpoint yang sebelum ini, iaitu yang pertama, aliran tunai positif. Pastikan setiap bulan ada lebihan pendapatan. Yang kedua, 3 bulan dana kecemasan. Bersedia dengan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan untuk dana kecemasan. Yang ketiga, bebas hutang jahat. Hapuskan semua hutang jahat yang boleh menyebabkan kita lebih miskin 5 tahun akan datang. Dan sekarang saya akan terangkan checkpoint yang keempat, iaitu kewangan selamat. Jika anda berjaya sampai ke checkpoint ini, anda sebenarnya sudah hampir kepada financial freedom. Checkpoint keempat, iaitu kewangan selamat, ialah anda mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan sebagai dana reserve. Duit simpanan ini tidak langsung boleh diusik. Jika anda ingin buat pelaburan, sila guna duit lebihan lain. Pastikan dana reserve ini dipenuhi dahulu sebelum anda mahu melabur. Jika berlaku apa-apa, dana ini membantu anda untuk survive sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum anda dapat sumber pendapatan yang baru. Dana reserve ini dapat memastikan kewangan anda selamat walau apa pun yang berlaku. Jangan risau, jika anda berjaya menghapuskan semua hutang jahat, saya pasti anda mampu mengadakan dana reserve ini dengan mudah sekali. Selesai checkpoint keempat ini, barulah kita akan pergi ke checkpoint yang terakhir dalam misi kita mencapai financial freedom. Jadi stay tune dan ada masanya kita di checkpoint yang terakhir dalam mencapai financial freedom. Checkpoint kelima ialah bebas keuangan. Setelah anda melalui 4 checkpoint sebelum ini, anda perlulah mula mencipta aset yang mampu menjana passive income melebihi kos sara hidup. Sebagai contoh, jika passive income yang dapat dijana RM8,000 sebulan dan kos sara hidup anda hanyalah RM6,000 sebulan, itu bermakna anda telah mencapai kebebasan keuangan. Di tahap ini anda sudah hidup bebas tanpa perlu bekerja sebab pendapatan yang dihasilkan adalah daripada aset dan bukannya daripada pekerjaan. Contoh passive income ialah income hasil daripada aset rumah sewa. Anda terima duit sewa setiap bulan secara pasif tanpa perlu bekerja. Menjadi salah seorang daripada dealer public gold yang aktif juga menghasilkan passive income. Walaupun tidak bekerja, income tetap masuk selagi mana customer anda menyimpan emas. Itulah dia 5 checkpoint ke arah mencapai financial freedom. Checkpoint yang pertama, cash flow positif. Checkpoint yang kedua, 3 bulan dana kecemasan. Checkpoint yang ketiga, bebas hutang jahat. Checkpoint yang keempat, kewangan selamat, iaitu mempunyai 6 bulan dana reserve. Dan checkpoint yang terakhir, bebas keuangan. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat kepada anda semua dalam mencapai kebebasan keuangan. Ada faham?